Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du, alhamdulillah. Sambung kitab Majmu' Salasi Rasail pada risalah yang kedua, pada muka surat 37 Jawi, Rumi 94. Sambung bulan lepas ni. Lama ni, tak tertangguh kitab ni. Kat sebulan. Rumi 94, Rumi 94, Jawi 37. Rumi Rumi 37, Jawi 94. Kita membicarakan sebelum ni tentang apa? Oh, telur. Tentang telur, kenajisan telur yang sebelum ni lah. Telur yang mana najis, telur yang mana tak najis. Kesimpulannya adalah semua telur adalah suci, halal dimakan, walaupun tuan telur tu haram makan. Itu kesimpulannya kan. Kesimpulan yang lepas lah. Semua telur halal walaupun tuan telur tu haram dimakan, asalkan tak ada najis lah, ataupun tak ada racun. Tak ada racun. Itu kita bahas lepas. Kemudian dan halal dimakan telur daripada segala binatang, dan jika ada bangsa yang tiada dimakan akan dagingnya sekalipun, atau qaul yang muktamad seperti telur buaya dan biawak. Jumpa tak tu? Itu yang lepas, bulan lepas. Dan telur ular sekalipun, telur kura-kura sekalipun boleh, dari segi secara umumnya boleh makan, sehinggalah terbukti ianya membawa mudarat, ada racun, waktu tu barulah haram. Haram kerana racun, bukan haram kerana telur. Okey, tu pembahasan lepas. Kemudian bincang juga berkaitan dengan telur, yang mana dalam telur tu jadi bertukar, jadi darah bertukar jadi, ataupun dah nak jadi anak dah, boleh makan ke tidak. Tu bahas yang lepas. Kita bukan ulang, saya nak ingatkan balik, lama sangat berhenti ni. Jika berubah binatang, asalnya telur tapi dah nak jadi anak, separuh anak lah kita kata, boleh makan tak? Adakah ia boleh makan? Jika tak busuk boleh makan. Jika busuk haram makan. Yang kita bagi telur tembelang, maknanya memang ada jenis makanan lah. Oh, lupa pula. Ya, kali tak akhir kita live kita tak ada kan. Oh,
Oh gitu. Tak boleh sebut banyak nanti orang tanya pula. Tak ada kan hari tu putus kan, sebab ni tak adalah. Tak boleh buat apa tak ada tu. Ada sejenis makanan tu telur itik atau telur ayam yang dah ada embrio dah dalam tu. Hampir sempurna kejadian. Tunggu dia jadi, dia kena ram, kemudian dia rebus, waktu tu rebus. Lepas tu ada sejenis makanan memang terkenal lah makanan tu. Tapi dekat Filipin, Kemboja, Vietnam, orang makan. Adakah boleh makan? Halal makan kalau tak busuk. Itu bahas lepas juga. Kemudian kita bahas berkaitan dengan badan manusia boleh makan tak? Manusia ada kan dalam tu kan? Siapa ada kitab boleh tengok ada tu. Makan manusia boleh? Makan manusia. Masalatun jika jatuh di dalam belanga makanan, jatuh di dalam belanga makanan oleh suku-suku daripada anak Adam. Manusia tu. Adakah harus dimakan bendanya itu atau tiada? Boleh makan tak? Okey, makan orang boleh tak? Dijawabnya dengan bahawasanya haram dimakan akan dia kerana dihormati pada syarak, bukan sebab najis. Haram makan, kata Imam Ghazali, haram makan buat gulai terpotong jari, pop masuk dalam tu. Masuk dalam tu. Satu kawah. Boleh makan tak? Kata Imam Ghazali tak boleh. Tapi pendapat muktamadnya boleh. Tu kat bawah tu. Dan kata Imam Nawawi di dalam Muhazzab, qaul yang sahih lagi mukhtar, yang sahih lagi yang dipilih, bahawasanya tiada haram dimakan akan yang demikian benda yang dimasak itu. Dia ada syarat dia, kerana sudah mustahlak di dalamnya, telah berlaku istihalah. Senang cerita, dah hancur lebur, dah bertukar lah, jadi benda lain lah maksudnya. Maka boleh makan kuah tu. Boleh makan lah. Cuma kalau ada jari lagi, ambil tarik, betul buang tulang tu tak boleh. Kalau daging tu dah hancur, dah semua masuk dalam kuah tu, boleh makan. Kitab saya tak reka dalam kitab dia tulis boleh, dengan syarat mustahlak ataupun musnah, ataupun istialah lah. Daging-daging tu dah tak tahu duduk kat mana dah. Tulang tak boleh makan, buang tulang. Tapi apa kita punya kurma kita boleh makan. Ada orang dalam tu? Ya, ada orang dalam tu, boleh makan. Okey. Apa lagi? Kat sambil kat situ, itu last kita. Kat situ lah last kita. Dia bagi contoh macam mana sebelum tu. Kenapa boleh makan orang pula ni? Jika orang tu dah hancur. Orang tu maksud daging-daging dia dah hancur. Kalau tulang-tulang dia dah hancur dah, tak dapat beza dah. Kenapa boleh makan? Dia bagi contoh seperti kemih, air kencing, jatuh dalam air yang 2 qollah. Jatuh dalam air tu lebih 2 qollah, najis jatuh. Maka bahawasanya harus memakai akan dia kerana sudah binasa seperti tiada. Kan kalau air tu 2 qollah masuk najis, tak berubah bau, warna dan rasa, maka kan air tu suci. Kan ada najis dalam tu. Kita bagi contoh apa? Anjing tu kan. Anjing jilat air cukup-cukup 2 qollah. Cukup-cukup 2 qollah air. Ada 2 bekas. Cukup-cukup. Ngam-ngam 2 qollah. Ambil satu sudu je dah kurang dah. Macam tu. Ngam-ngam 2 qollah. Ada 2 bekas. 2 ekor anjing. Anjing ni jilat, anjing ni kencing. Kan? Kita dah bahas dulu ni. Anjing jilat, anjing kencing. Dan tak berubah bau, warna, rasa tak berubah. Mana yang boleh guna untuk ambil wuduk? Yang kencing. Sebab hukum bekah ni tak boleh ikut akal kita, tak boleh ikut geli kita, ikut hukum syarak. Dari segi hukum, bukan ikut kita. Kita kata, "Hish, gelinya bakteria." Itu kita. Syarak kata berubah tak bau, warna dan rasa? Tak berubah. Air berapa? 2 qollah ke atas. 2 qollah dan ke atas. Maka tak berubah, suci. Walaupun mughallazah masuk. Yang jilat tadi boleh ambil wuduk. Yang anjing jilat tak boleh ambil wuduk. Sebab apa pula? Sebab bila dijilat kurang 2 qollah.
Bila kurang 2 kolah, masa dia jilat, kenalah dia punya lidah tu. Jadi air tu air mutanajis, tak boleh ambil wuduk. Sebab dah kurang. Jadi kalaulah air kencing macam tu pun boleh lagi dia kata digunakan, maksudnya suci, nak minum nak apa semua boleh. Ini kan pula orang yang jatuh dah hancur dah. Dia kata jadi dah tak nampak rupa dah daging orang tu. Maka boleh makan. Itulah. Tapi Imam Ghazali kata tak boleh makan juga. Khilaf kat situ lah. Tapi muktamadnya boleh. Habis itu yang last kita bincang sebelum ni. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Dan tersebut di dalam Hayatil Hayawan, kitab Hayatil Hayawan, kan, muka surat 37 tu, 1, 2, 3, 4 daripada atas, muka surat 94, perenggan yang kedua. Dan tersebut di dalam Hayatil Hayawan, kitab Hayatil Hayawan yang saya pernah cerita sebelum ni dah. Dalam kitab Hayatil Hayawan ni semua namanya kitab binatang, kitab kehidupan binatang. Semua binatang ada cerita dalam ni, termasuklah dinosaur, termasuklah duyung. Syekhul Bahar, saya ingat lupa je. Ada ni duyung lelaki tak pakai duyung tak? Dia panggil Syekhul Bahar. Insanul Ma', saya ingat lupa gitu je. Ada, dia panggil Insanul Ma'. Ma' tu bukan ma' tu air. Insan tu orang lah, orang air. Ataupun Syekhul Bahar, Syekh, tuan punya, Syekh Bahar, laut, tuan punya laut, ada janggut. Ceritanya begitu lah, tak nak tengok pun, dan tak teringin pun nak tengok. Kalau yang perempuan kita panggil duyung. Duyung itu apa nama dia? Lupa dah. Ada nama dia lah. Ada cerita macam-macam dalam tu. Dan ada hukum yang berkaitan. Jadi kitab ni, tapi bukan fardu ain pun. Di dalam kitab Hayatil Hayawan, pada juzuk yang kedua, ada cerita tentang haiwan ni. Apa dia katak? Dan apabila mati katak, ni bukan mati katak peribahasa mati katak tu. Mati katak dia bukan. Apabila katak itu mati. Nanti mati katak pula. Dia tu mati katak bukan. Apabila katak tu mati, katak mati di dalam air yang sedikit, kurang 2 kullah. Kata Imam Nawawi, jika kita pilih atas kaul yang tiada dimakan akan dia, ambil. Ada khilaf kat situ, katak boleh makan. Jika kita kata atas kaul, jika kita pilih, dan itu yang kita pilih pun, yang atas kaul yang tiada dimakan akan dia, katak tak boleh makan. Atas kaul itu, atas pendapat katak haram makan, dan itu yang muktamadnya. Sebenarnya katak tak haram makan, tapi haram bunuh. So macam mana? Sebab tu haram makan. Katak bukan haram makan, haram bunuh. Bab 2 alam tu panjang cerita. Kan 2 alam tak boleh. Dari segi racun pun cerita lain. Jika ada racun, haram bukan sebab tak boleh makan, haram sebab racun. Jadi dari segi asalnya katak sebenarnya boleh makan, cuma haram dibunuh. Bila haram dibunuh, tak boleh makan. Sebab nak makan mesti kena bunuh dulu. Jadi dia punya kona haram tu jauh sikit. Dimakan, dia ada kaedah. Haram, kenapa haram makan burung helang? Sedangkan burung puyuh boleh makan. Nak tengok kaedah dia, kaedah tu. Sebab kalau burung semua boleh makan, tidak. Burung helang tak boleh. Kenapa burung helang? Kerana nampak. Kerana dia cari makan tu dengan cara menyambar gitu gini macam-macam. Dan antara sebab tak boleh bunuh. Tak boleh bunuh haram makan, sebab nak makan kena bunuh. Ni tapi secara umumnya kita kata haram makan lah. Haram makan gitu jelah. Kita tak ceritalah detail sampai sebab dia kenapa. Dan apabila mati katak dalam air yang sedikit, kata Imam Nawawi, dan jika kita pilih atas kaul atau pendapat yang tiada dimakan akan dia, haram makan, niscaya jadi najis air itu. Niscaya jadi najis air itu dengan tiada khilaf. Katak mati, bangkai katak masuk dalam air kurang 2 kolah bangkai. Okey. Dan telah dikayatkan oleh Syekh Mawardi
Mawardi pada najisnya itu dua qaul. Syekh Mawardi kata ada dua pendapat yang kata najis tadi. Pertama, najis seperti segala najis yang lain. Najis macam najis lain. Dan kedua, dimaaf daripadanya seperti darah kutu anjing. Dan yang muktamad adalah qaul yang pertama, intaha, alif ha tu intaha. Khilaf, tak kisahlah ni. Kita pun tak berapa nak panjangkanlah bab katak ni, bukan nak makan pun. Okey. Jadi bila nak katak masuk dalam air tu najis lah, sebab katak tu bangkai. Ada yang kata dia maaf. Macam darah kutu anjing kan maaf. Jadi air tu pun maaf juga. Air pula habis dah bab tu. Katak dah habis. Dan jika jatuh di dalam benda yang cair, dalam hukum syarak, dia ada beza air dengan cecair. Saya pernah sebut sebelum ni. Air dengan cecair ada beza. Air tu lah, air mutlak yang kita panggil tu. Air yang daripada 7 sumber. Hujan, salji, apa? Embun. 3 daripada atas. Daripada bawah pula, daripada bumi, itu 3 daripada atas. Hujan, salji, embun, itu daripada atas. 4 lagi daripada bawah. Apa? Laut, sungai, air mata air, atau apa? Tasik. Boleh tak? Tasik tu macam boleh lah kot. Macam tu lah. Itu dia panggil air perigi sebenarnya, bukan tasik. Perigi. Empat daripada bumi. Laut, perigi, mata air. Sebenarnya mata air tu perigi lah. Dia sebenarnya sama je. Okey. Adalah 7 ni sumber dia, itu dia panggil air. Selain daripada 7 sumber ni, dia tak panggil air. Dia panggil cecair. Itu hukum syarak. Tapi kita panggil air juga kan? Kita panggil air juga. Jadi bila dia kata benda yang cair, cecair, kita jangan faham cair, benda yang cair tu air. Jangan faham itu. Kita faham cecair dengan maksud selain daripada 7 tadi. Apa dia selain daripada 7? Apa agak-agak? Yang bukan air. Air tebu? Air tebu tu bukan air. Dia cecair. Hukumnya berbeza. Air hukum berbeza. Cecair hukum berbeza. Air ada hukum 2 kullah. Cecair tak ada hukum 2 kullah. Sebab tu dia ada beza. Apa lagi? Susu dia panggil cecair. Minyak, dia panggil cecair. Tu cecair tu. Jadi dia kata kat sini cecair. Benda yang cair tu cecair. Termasuklah air teh. Air teh dah panggil cecair lah tu. Ataupun boleh juga kita panggil air yang telah berubah. Tapi boleh juga kita kategori dengan cecair. Cuka, gulai kita tu, santan kita tu, santan tu, itu adalah cecair. Dia beza. Jadi jika jatuh di dalam benda yang cair, iaitu cecair, oleh najis jatuh dalam cecair. Najis jatuh dalam air, banyak kali dah kita ulang. Najis jika jatuh ke dalam air, tengok air tu banyak mana. Jika air tu banyak masuk lebih 2 kullah, tak mengubahkan bau, warna, rasa, air kekal mutlak kan. Najis jatuh di dalam air tu kurang 2 kullah, walaupun tak berubah bau, warna dan rasa, tetap tak najis juga. Itu hukum air, bukan hukum cecair. Hukum cecair berbeza. Ini hukum cecair. Jatuh dalam benda yang cair oleh najis seperti darah kutu anjing, yang sedikit atau banyak. Dia bagi contoh darah kutu anjing. Bila sebut anjing, kutu anjing, bukan mughallazah bukan jangan kata bila sebut dengan anjing je jadi kutu mughallazah. Tak ada. Nama dia kutu anjing. Nak macam mana nama dia kutu anjing? Sebab dia biasa duduk dekat anjing. Jadi kutu tu tak ada kena-mengena pun dengan anjing. Dia cuma duduk kat anjing aja. Dan kadang-kadang dia duduk kat tempat lain pun, bukan dekat anjing. Tetap kita panggil kutu anjing. Kutu tu tiba-tiba ada dekat gajah.
Kita panggil kutu anjing juga sebab spesies dia nama kutu anjing. Yang ni kena cari, kena Google scientific punya bahasa apa, tukar bahasa. Sebab dengan guna perkataan kutu anjing boleh salah faham. Sebab anjing tadi tu. Jadi tukar bahasa lain, scientific punya bahasa. Barulah tak bertukar. Tak nak sebut anjing tu. Sebab kita ni kalau dengan anjing memang cukup-cukup masalah. Terasa terus kenajisan dia. Walaupun bukan anjing kutu anjing, anjing laut, terasa tak kenajisan dia? Terasa kenajisan. Padahal anjing laut tu bukan anjing, nama je. Jadi kutu anjing ni bukan anjing, cerita darah kutu yang sedikit atau banyak, darah yang sedikit atau banyak masuk dalam cecair. Jika darah kutu masuk dalam air, dimaaf jika sedikit, dimaaf jika darah tadi tu sikit. Tapi memang darah kutu tu sikit je. Tapi kalau masuk dalam cecair, tak maaf, itu beza dia. Yang sedikit atau banyak. Sikit dia masuk dalam cecair tu, kita ambil contoh susu. Susu tu 2 kullah ke, susu tu kurang 2 kullah ke, tetap juga menajiskan semua. Menajiskan semua. Yang masuk tu darah kutu sikit, tak sampai setitik pun. Kalau air maaf. Kalau kena air mutlak air maaf. Tapi kalau cecair tak maaf. Masuk dalam minyak, menitik dalam minyak. Minyak tu lebih 2 kullah. Tetap juga tak boleh makan semua. Tak boleh. Air tebu ke masuk, tak maaf. Darah, kalau kutu anjing darah orang kali pun, dia buat apa? Jual air tebu. Kalau air tebu tu sikit, tak payah bincang. Kita air tebu banyak. Kalau kita tengok lebih 2 kullah. Oh, air tebu. Bulan puasa dia jual. Sebab nak cerita yang 2 kullah banyak tu. Kemudian tengah-tengah dia duk pakai pisau ni, tengah mesin tu terkena sikit, pop jatuh setitik. Air tebu yang lebih 2 kullah tadi semua tak boleh, najis. Itu kalau air tebu 2 kullah. Kalau air tebu sikit, biasa banyak ni je, lagilah najis. Tu. Maka tiada harus dimakan, tak boleh akan dia. Dan jikalau banyak benda cair itu hingga beberapa kullah sekalipun, banyak kali pun, tak maaf, kerana jadi najis ia dengan sebab demikian itu. Jadi maknanya kita faham, cecair dia tidak tertakluk kepada kullah, 2 kullah berapa kullah, tak ada. Kena sikit najis terus. Air dia kuat, dia tertakluk kepada 2 kullah, lebih 2 kullah dan kurang 2 kullah. Yang terkesan hanyalah cecair sahaja. Pepejal tak terkesan. Contoh, kita ada santan, buah santan campur air lah, santan apa semua, masak gulai, kemudian banyak ni gulai. Kalau nak bagi contoh 2 kullah banyak sangat. Bila gulai lah, masak gulai banyak. Buat kenduri, jemputan 2,000 orang, masak banyak ni. Kemudian masuk najis, kita bagi contoh darah tadi lah, maka menajiskan semua kuah. Sebab dia santan asal tu, menajiskan semua. Tapi daging tak terkesan. Dengan maksud yang kena buang adalah kuah dia. Daging tu boleh basuh balik, dan boleh lepas basuh dah bersih, boleh guna balik. Walaupun tawar lah, memang tawar lah kan, semua zat-zat dia sedap-sedap semua dah masuk dalam kuah, dah tuang, boleh pakai kalau nak pakai daging tadi, kerana bahan-bahan pepejal tidak terkesan. Buat kuah baru ke macam mana? Agak-agak macam mana? Satu besar, makan berapa ribu orang, kena kahwin, esok kahwin, masak belum tiba masuk darah, apa-apa najis yang masuk, tai, tikus, apa-apa najis je masuk. Tengok lemak dah timbul, tengok timbul tikus tu sekor tu timbul, dia masuk plop dalam gulai kita tu, lepas tu mati dalam tu. Lepas tu masa dia menahan kesakitan, kepanasan tu, terkeluar tai 2-3 biji, terapung, kita ambil buang.
Soalannya, kuah tu macam apa cerita nak buat? Kalau nak kira hukum ni haram, tak boleh. Habis esok tak jadi kahwin, tak boleh. Habis tu rugi. Macam mana nak mengurangkan kerugian? Buang kuah, ambil daging, basuh, buat kuah baru. Kurang sikit rugi. Walaupun tak apa-apa nak sedap. Bubuh apa-apa pun, nak jenis motor ke apa, bubuh bagi sedap. Nak macam mana dah tahu lah. Buat. Mungkin boleh buat cara lain. Daging tu boleh buat rendang. Boleh buat serunding. Boleh buat serunding. Ejah lah macam mana pun. Kalau nak buat kuah macam tak sedap je nanti kan. Tadi pesan masuk dalam adakah dia terus dengan kencing ke apa ke dalam mulut dia masuk ke mati dia kencing pun adakah dia tetap ke bangkai juga. Bangkai. Itu yang Kalau tikus masuk lepas tu dia mati dalam tu, maka bangkai. Kalau tikus masuk sebelum mati, dia keluar dulu. Dia keluar baru mati kat luar. Tak ada masalah. Dia masuk, dia tengok menggelegak, wah menarik nampak ni. Dia pun terjun. Plup, dia masuk tu, dia pun keluar. Lari ke sana, slow mati kat sana. Okey. Dalam tu ada nampak najis? Tak nampak najis. Itu memang suci. Ini cerita maknanya yang menajiskan kuah adalah bangkai. Bukan tikus, bangkai. Bangkai apa? Bangkai tikus lah yang mati tu. Okey, terus. Contoh burung yang boleh makan burung ataupun ayam. Okey. Ular ni juga orang jaga. Tapi kita ayam tu masuk kok mati dalam Burung tu dia terbang ayam. Dia sharp. Dia tak ada boleh main tuduh-tuduh gitu. Tikus kata aku tak bersalah. Betul main tuduh. Jadi sekarang ni nampak tak dia buat benda kotor apa semua? Tak nampak. Lah macam telur kan? Sama je telur tu kan tak wajib basuh yang kita bincang sebelum ni. Sebab tak nampak. Okey. Bila gitu masuk. Bila masuk dia mati. Bila mati jadi bangkai. Bangkai tu kena kuah. Bila kena kuah, dia tak ada dua kulah. Kalau air, tengok dulu. Masuk dalam air, mati. Tikus masuk dalam air, mati. Ayam masuk dalam air, mati. Kemudian dia masuk dalam air kolah. Tengok dulu. Air mutlak tu berapa banyak? Berapa kolah? Lebih 2 kolah. Tengok berubah bau warna dan rasa atau tidak? Tak berubah. Buang je. Air tu kekal mutlak walaupun babi masuk dalam tu, kan? Kita dah bincang sebelum ni. Babi masuk kolah masjid. Buatlah contoh ekstrim sikit. Saya main contoh tikus je, babi terus masuk. Okey. Masuk, sini ada babi oi. Warna hitam. Banyak kali lah jumpa dia. Rasanya keluarga yang sama. Dekat tepi tu. Banyak kali tengok dia. Dia lintah, bahaya sungguh. Okey. Katalah babi masuk kolah masjid. Dan air tu, air apa? Masuk air mutlak lah. Jadi air apa? Sama je. Tengok, berubah tak bau dan mati. Masuk dan mati. Bau, berubah tak bau warna dan rasa? Tak berubah. Angkat babi tu keluar. Air tak lebih 2 kolah ke kurang? Lebih 2 kolah, mutlak. Walaupun babi. Okey. Air 5. Okey. Lalat tak boleh. Dia kena kecuali lalat sebab lalat ada pengecualian khusus selain daripada lalat. Bagi contoh lain. Lalat pengecualian khusus Nabi kata rendam, kemudian boleh selain daripada lalat. Semua ada khilaf. Cicak ada khilaf. Bagilah besar. Sebab ada khilaf benda tu. Sebab boleh sebut, boleh je. Tengok ada khilaf. Bila ada khilaf, kita tak boleh nak kata straight satu. Tikus tak ada khilaf. Kita nak ambil hukum je. Okey. Kita nak ambil hukum tu. Dia ada banyak balang. Dia buat air, lepas tu dia tutup. Lepas tu buat air yang kedua, pakai senduk yang sama, tutup. Lepas dah siap semua,
buka lah balang yang pertama tadi. Buka, tengok ada tikus. Tengok ada tikus. Tikus mati. Tikus mati. Pastinya balang pertama tu najis lah. Apa namanya? Senduk yang tu nak kira memang dia mutanajis lah, dia panggil mutanajis. Dia tak panggil najis, dia panggil mutanajis, iaitu kena najis. Yang tu kena najis. Cuma itu kita yang kata dia kena najis. Adakah kita nampak ataupun adakah ada kemungkinan setelah kita keluarkan senduk kita tadi tu untuk buat balang kedua, ketiga, keempat, kelima, baru tikus tu mati? Ada kemungkinan tak? Dia tengok kat situ. Walaupun kemungkinan tu kecil sangat. Ada tak? Tikus tu, anak tikus lah, bapak tikus besar, anak tikus dia bergantung dekat atas tu. Kita tak perasan. Boleh tak? Boleh jadi tak? Boleh jadi, ada kemungkinan. Lepas kita tutup, baru dia jatuh. Blup, lepas tu lemas. Tolong lepas tu mati. Ada kemungkinan? Ada kemungkinan. 2, 3, 4 tak najis. Pekah. Fik. Sampailah tak ada kemungkinan. Tak ada kemungkinan, memang tak ada kemungkinan waktu tu. Masa waktu tu barulah semua jadi najis. Walaupun kemungkinan tu sangat kecil. Dia sama hukum macam tengah semayang, lepas semayang, ambil jubah, gantung. Masa gantung tengok ada tai. Sama je hukum dia. Solat tadi, kita kata mestilah solat tadi ada, tak ada main mesti-mesti Nampak tak kena? Tak nampak. Lepas tu ada tak kemungkinan ke tengah-tengah wiring zikir-zikir tu najis tu datang, katalah tai ke apa ke? Ada kemungkinan tak? Walaupun ada masa tak? Boleh terjadi tak? Logik tak? Boleh jadi kalau nak jadi, tapi kemungkinannya sangat kecil. Ada tak kemungkinan? Ada kemungkinan. Bila ada kemungkinan, tak payah kotor. Tapi tak boleh sembahyang dalam sebab ada najis. Dia sama je. Sama je dalam semua masalah. Itulah fiqh. Fiqh selagi tak yakin, tak boleh jatuh hukum. Walaupun tikus tu dah memang kotor, agak-agak tikus basuh berak, agak-agak tak pernah basuh, malah dia main tempat kotor, itu kita kata. Kemudian dia masuk dalam kuah kita, masuk, lepas tu dia keluar balik hidup-hidup. Ada berbau apa tak? Tak ada. Nampak tak tai? Tak nampak. Sangka baik, dia basuh berak sangka baik, dengan maksud tak najis. Sehinggalah ada timbul seketul, dah yakin habis. Pekah dia kena yakin. Sebenarnya kalau kita fikir balik, sama semua. Ingat tak kita bahas khunsa muskil? Kenapa dia pegang lelaki tak batal, dia pegang perempuan pun tak batal? Khunsa muskil yang ada dua alat kelamin ni, dia ambil wuduk, kemudian ada perempuan, dia pegang perempuan, tak batal wuduk dia. Esokkan hari dia ambil wuduk lagi, dia pegang lelaki, tak batal juga wuduk dia. Sebab apa? Sebab tak dapat tentu yakin dia tu lelaki ke perempuan. Sebab muskil, dia pun muskil, lelaki ke perempuan. Maka nak batal macam mana? Dia kena pegang dua-dua. Ingat? Contoh saya bagi, dia panggil lelaki seorang tu, perempuan satu, mes sini. Dia pegang dua-dua. Bila dia pegang dua-dua, ada kemungkinan tak? Dua-dua kemungkinan ada. Maka yakin kat situ, baru batal wuduk. Sebenarnya sama je. Itulah cara pekah berfikir berjalan pekah. Dia kena syak, tepat. Kita cerita pasal basuh telur, baru ni je basuh telur, sama juga kaedah yang sama. Telur tu keluar ke lubang najis, daripada dalam perut pun najis. Lepas tu telur tu keluar, jatuh di atas najis. Samalah juga ayam tak basuh berak, dia berak mengata-kata itu kita tuduh dia. Habis tu ayam tu ayam telur yang kita nak makan, tak tahu yang mana. Selagi tak nampak, mana boleh tuduh. Kemudian jatuh, ghalibnya akan jatuh atas tai. Kemudian bergolek tak? Dia bergolek sendiri. Bisa tengok? Dia golek sendiri je, bukan kutip satu-satu. Telur yang banyak, yang ribu-ribu ni sehari ni, dia bergolek. Dekat golek tu penuh dengan tai. Lepas tu abang lah kutip agak-agak tangan dia tu basuh tak? Kutip satu basuh, kutip tangan dia tak, tangan bernajis, ghalibnya bubuh dalam sarang dia. Ada pergi basuh dulu tak? Kalau basuh telur tu tak sampai kedai dah busuk dah, mana boleh basuh? Sampai dekat kita, beli, bawa pergi, buat apa? Kuih tiaw, ca kuih tiaw. Tengok telur tu, ada tai tak? Tak ada tai, boleh pegang, pernah, tak payah basuh.
Sebab apa? Jangan tuduh-tuduh, ha? Jangan tuduh-tuduh. Tapi tiba-tiba nampak ada tahi sikit, secotek sikit. Tak boleh dah yakin. Maka tak boleh lah pegang. Sama je sebenarnya. Kes tadi pun sama. Ada kemungkinan tak, yakin tak ketika bancuhan yang kedua tadi dah mati, dah ada tikus mati, dah bangkai dah kat situ. Tak nampak, jangan tuduh-tuduh. Mungkin dia bergantung kat mana-mana, dia menyorok kat mana-mana, dia menyelam dulu ke? Mana tahu tak mati lagi. Buatlah contoh macam mana pun. Ada kemungkinan. Bila ada kemungkinan dan tak yakin, tak boleh. Sebab tu istilah fiqh dia panggil al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin tak mungkin kalah dengan syak. Lebih-lebih lagi dengan was-was. Takkan mungkin kalah, yakin tetap. Lepas tu al-aslu baqa'a ma kana ala ma kana hatta yaqumud dalilu an khilafih. Itu antara kaedah-kaedah fiqh. Al-aslu baqa'a ma kana ala ma kana. Asal tetap juga menang, asal. Sehingga datang dalil yang mengatakan sebaliknya. Itulah mudah-mudahan itu qawaidul fiqh. Jadi asal telur suci. Sehingga datang dalil yang mengatakan tak suci. Datang bukti. Bancuhan yang kedua dalam balang suci tak suci? Sehingga datang dalil. Dia punya apa tu? Saya penyedok dia tak suci. Mana dalil dia? Tu apa dia? Tikus mati dah sana. Tadi celup. Tapi berapa lama masa di antara nak buat satu dengan satu hingga perasan tu? Adalah 10 minit perasan. 10 minit tu boleh tak jadi? Baru tikus tu mati. Baru dia ada di bawah masuk, baru dia bergantung. Macam mana lah? Dia tak mati lagi. Sebab selagi tikus tu tak mati dalam balang air, selagi tu tak najis. Sebab dia tak keluarkan tahi. Dia cuma berenang-renang di